اللهم رب هذا الدهر محمد رسول الله. الحمد لله الذي شرع لنبينا بالهجرة ووعد له بالمعية والنصرة ووعد لنا بالجنة في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumat yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita hari ini dah sapanya hari Jumat yang ke-24 Muharram 1442 Hijrah. Saya berharap semoga hijrah baru ini membawakan perubahan ke arah yang baik kepada kita, diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat Islam seluruhnya. Alhamdulillah, muslimin yang saya hormati sekalian, saya cuba nak ambil peluang pada tengah hari yang mulia ni, nasihat kepada saya sendiri dan kita hadirin Jumat yang saya kasihi sekalian. Yang pertama sekali, minta ifak kita ni ambil beratnya dan kepentingannya kepada Islam yang kita sedang menganutinya. Ifak kita nampak harga, wahai muslimin, terhadap agama Islam yang kita ada dan kita berpegang dengan agamanya. Agama yang Allah Ta'ala telah pilih, agama yang Allah Ta'ala telah redha kepada kita supaya jadi cara hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Maidah. Aku telah sempurnakan kepada kamu, wahai Muhammad dan orang Islam, pada hari ini, hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Di Mina sana Allah Ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmat-nikmat aku terhadap kamu. Boleh bukanya negeri Mekah dan negeri Islam, boleh meretah dengan Islam secara sepenuhnya di bumi Madinah. Ini nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu, yang sebelum ini kamu tidak ada nikmat tadi. Dan aku telah redha bagi kamu, wahai umat Islam, supaya Islam itu jadi agama dan cara hidup kamu. Yang saya cuba nak ayat kita pada hari ini, bahawasanya susah payahnya dan letih lelahnya Nabi SAW dalam bawa Islam kepada kita. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi, semenjak Nabi SAW berada di Mekah, nak sebar Islam tak boleh sebar dengan terus-terang. Kena nusuk-nusuk selama 3 tahun duduk dalam dakwah cara pasal rahsia, pasal senyap-senyap. Getuk pintu rumah. Rumah ke rumah. Hari ni rumah ni, esok rumah nung pula. Dan adanya seorang sahabat yang khidmat rumah dia sebagai pusat dakwah kepada Nabi SAW, iaitu Arqam bin Abi Arqam. Ni salah seorang sahabat yang khidmat rumah dia.
yang kurbankan rumah dia jadi pusat dakwah, suruh dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang Nabi itu susahnya nak bawanya Islam, lepas pada tu Nabi diizinnya supaya hijrah kepada Al-Madinah, dan akhir sekali Islam itu tersebar luas. Dalam masa hijrah Nabi, wahai muslimin, kita teringatnya kepada bagaimanakah susahnya Nabi dalam nak berhijrah kerana demo likung rumah dia. Demo nak bunuh dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan demo nak marah Nabi kerana Nabi itu orang jahat. Bukan kerana Nabi orang khianat. Bukan Nabi itu orang yang perangai hudah. Tidak. Tetapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam dan ajak orang kepada la ilaha illallah. Dia mau tawar kepada Nabi dah, "Hei Muhammad, mu nak gapo nama? Kalau mu nak pangkat, aku nak akikmu jadi ketua. Nak uri tamneng jadi huana. Kalau mu nak tino yangok, aku nak cari. Ahli Mekah ni, anak tino piyo yangok, aku nak uri jadi binimu. Nak apa orang royak? Kalau mu nak gapo lagi? Mu nak kekayaan, nak emas, nak duit, royak macam mana? Kami nak uri kepadamu." Tapi Nabi SAW jawab dengan penuhnya keimanan dan tunjuk pendirian yang kukuh. Kalau hei ahli Mekah, kalau mu kuasa nak ambil matahari, mari tok di kanan, tangan kananku. Dan ambil bulan, mari tok alik kiriku. Nascaya aku tak tinggalnya dakwah manusia kepada la ilaha illallah. Sehingga Tuhan ambil nyawaku, ataupun Tuhan nak sebar agama Islam kepada seluruh dunia ni. Allah, kuatnya azaman, kuatnya cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak bawa Islam kita. Lepas tu dia kena lari daripada nemo duk likung rumah dia, tak rawan 6 cap. Kahua Nabi tu 100 ekor unta, wahai muslimin. Kahua hak nemo tak rawan 6 cap Nabi. Tak kira lah hidup ke mati ke, dia boleh higak Muhammad. Hidup tak apa, mati tak apa, ambillah hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, kalau kira dengan duit lah ni 70,000 kok. Ku dengan 100, 7 juta kok, wahai muslimin. Itulah hadiah dan rawan 6 cap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap lagi, dia mau tang rawan 6 cap dah, tang kahua dah, dia masih lagi tegak, masih lagi tetap dalam pendirian dia nak sebarnya la ilaha illallah kepada manusia. Akhirnya kena nusuk dalam gua pula, tubik daripada rumah, selamat molek Tuhan jaga dia. Walaupun dia mau likung rumah dah puluh-puluh orang, yang selamatnya tubik. Dan Nabi sapanya kepada gua Sur. 3 hari 3 malam pula tidur dalam gua, wahai muslimin. 3 hari 3 malam duk tidur lagi dalam gua. Ada dengan lipai lah, ada dengan binatang-binatang hak bisa lah dalam gua tu. Tapi kerana gapo tu kena susah letih tu? Kerana nak bawa Islam kepada kita, wahai muslimin. Demo duk turut sampai di pintu gua. Mana Muhammad dengan Abu Bakar ni? Nampak tapak kaki sampai sini dah ni. Kerana tuan tak nampak gimana ni? 3 hari 3 malam, wahai muslimin, dalam keadaan susah payah dan penat letihnya dalam gua. Kita pernah kedaknya kena tidur sampai itu tu. Nak tidur dalam gua, nusuk nak bawa Islam sampai darah tu. Ada kedak pernah berhidup dan kita kena jumpa kedak dalam hidup kita, wahai muslimin. Ada kedak sampai darah tu. Nak jaga Islam dan iman kita. 3 hari dalam gua, jalan pula di tengah padang pasir yang panahnya di atas hutan. Seminggu pula dalam padang pasir, gelap cerah dalam padang pasir, wahai muslimin. 7 harinya perjalanan Nabi daripada Gua Sur kepada Quba, sampainya di Quba. Susahnya Nabi. Tapi tak apalah, susah tu tak nak kira lah, asal ke Islam boleh sapa kepada umat dia. Saya cuba nak kita ni pakat mikir, wahai muslimin, mengapakah kita tu wasa tak padu dan wasa mudah-mudahnya dengan Islam yang sapa dengan kepada kita dengan mudah.
Kita wasa tamada, tak apalah semaya ratik dak ratik, tak apalah, biasa ya, sambil learning masa dia. Kita waktu tamada, anak cucu kita dak semaya beh. Kita waktu tamada main-main je. Anak cucu kita tak pandai baca Quran. La ilaha illallah. Kalau Nabi SAW dia tahu setara ni ya umat dia ni. Setara ni ya umat dia yang aku susah nak letih lelahnya bawa Islam kepada dia. Dia buat tamada-mada, buat tamada main-main je dengan Islam aku bawa ni. Bagaimanakah sedihnya Nabi SAW. Macam kita katakanlah kalau ayah, mak kita, masa dia ada nyawa hari tu, dia kerja siang malam, penat letihnya, beli tanah, beli mosewa, wak go to groning, wak terakit kita anak cucu seni. Dia mati, kita wak main-main dengan tanah dia. Kita ambil jual mudah-mudah ya. Kita mengenak harta pusaka hak dia tinggal. Kalaulah dia tu bakit semula pada kubur tengok, Allah, anak cucu aku mengenak. Main judi sampai habis licin nyonya gada tanah-tanah aku pasal duk beli ke muda hari tu. Allah. Tanah umuh gapo habis licin nyo jual sebabnya mabuknya duk pening kayanya dengan ubat gila dan sebagainya. Bagaimana kau perasuk ayah mak kita hak dalam kubur kali mai tengok anak cucu dia tak ambil cara molek harta yang dia tinggal, wahai muslimin. Maka Nabi SAW kalau tengok kepada umat dia mungkin lebih sedih pada tu lagi. Kerana umat Islam di belakang harinya hak Nabi pernah royak lama-lama dah akan ikutnya jejak langkah orang Yahudi, orang Kristian, sejakah demi sejakah, sejekah demi sejekah, sehingga kalau fak dia masuk lubang dak pun, lubang jewok pun, nescaya orang Islam turut. Tak kira gapo hak demo sebar, kita ambil wak jadi alat demo berlaku. TikTok lah, gapo lah, semualah. Tak ada royak sosok tu. Semua kita jadi alat hak demo. Demo wak main nesa, kita lah jadi dia. Kita lah jadi alatnya. Kita lah jadi mangsanya kepada pentas yang tidak baik yang dibuat oleh mana-mana pihak tadi. Maka saya berserulah kepada muslimin yang saya kasihi sekalian, pada tengah hari yang mulia ini, kita 24 dah hari ini hijrah baru ni. Ada gapo ratik berlaku pada diri kita, wahai muslimin? Ada gapo ratik perubahan yang arah ke baik, yang hala ke molek pada diri kita dan ahli keluarga kita sempena dengan hijrah baru ini, wahai muslimin yang saya hormati sekalian. Nabi SAW dia berharap-harap supaya nak jumpa dengan kita di hari kiamat tu, nak tolongnya kita, syafaat kita di padang mahsyar. Janji dengan kita, hai umatku, kita becek sementara dah, lepas tu aku nak tunggu fakmu di padang mahsyar tu. Allahu akbar. Hari Allah Taala nak timbang neraca amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hari itu Nabi nak pergi tunggu di tempat timbang amalan tu, tempat neraca timbang amalan tu, nak pergi syafaatnya kepada umat dia pas sore. Sudah pada tempatnya timbang amalan, Nabi kata, aku pergi tunggu pula depan pula weh. Mana weh? Di kolek pula. Kolek air yang Allah Ta'ala beri khususnya kepada Nabi SAW. Aku tahu kata kamu diri caci lama di padang mahsyar tu. Panas. Matahari jekar dengan pala. Dahaga. Tak apa. Aku tunggu mu di kolek. Mari makan minum air situ. Cedek cukup Allah Ta'ala cedek wisiak dah. Dengan gayung, dengan gelas, dengan cawe. Nanti nak minum air daripada kolek Nabi SAW. Sudah pada minum air kenyai dah, hilang dahaga dah. Tak apa, aku pergi depan pula deh. Aku pergi tunggu mu pula di titian sirat. Sirat tu. Titian sirat. Tangga apa ni niti sirat. Retak sirat yang nak ginya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Bawah sirat saat ni, bawah getok saat ni adanya neraka Jahannam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah, orang selamat, orang yang juluh, orang licingnya di titian sirat, maka dia akan juluh dan jatuhnya lubang neraka. Sabit orang kata jatuh neraka. Sebab dia naik di atas getok. Lepas tu dia licing, dia gelecoh, maka jatuhlah dalam lubang neraka bawah. Kali orang yang selamat, sapalah dia kepada hujung. Hujung siapa ni sirat. Hujung getok iaitu syurga di sana. Nabi gitu tunggu situ pula. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatlah umatku tu. Sore pas sore, sore pas sore, sore. Doa kepada umat dia. Tak tahu berapa ribu yuta ni. Maka saya nak cuba ambil peluang pada hari ni. Wiwak kita ni pakat wasa ada harga Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita kena belajar. Quran sebagai tatamanun hak Islam ni. Sebagai kumu ciwit hak Tuhan hantar kepada kita. 6,000 ayat lebih. Kita kena usaha ngaji habis sebelum Tuhan nak panggil kita klik kepada dia. Sebelum malaikat Israel nak ambil nyawa kita semua, kita kena habis dah sekali lalu. Hak baca lagi. Khotim baca dah, khotim belajar pula. Kena boleh khotim pula belajar Quran. 6,000 ayat lebih. Widat lepas lelingo kita makna gapo ayat 1 surah Baqarah ataupun ayat 10 surah Ali Imran wisapa surah Qul a'udzu birabbin nas akhir. Itulah sebagai nasihat mula-mula pada khutbah yang pertama. Ada lagi sekarang dua nak nasihat pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها وأعوذ بك من النار وما قرب إليها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati, janganlah kita kelak jumpa Tuhan melainkan kita adanya la ilaha illallah bersama kita. Sambungnya nasihat pada khutbah yang kedua ni iaitu wahai muslimin, hijrah di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu betapa pentingnya peranan masjid dan persatuan umat Islam. Dua perkara hak rekah-rekahnya nak royak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa di Quba, maka Nabi bina satu masjid, Masjid Quba. Masjid Quba sampai lah ni pun masih lagi adanya masjid. Kalau kita pergi Mekah, pergi buat haji, buat umrah, mungkin tak sah buat pergi lah semaya Masjid Quba. Kelebihan semaya Masjid Quba ni, kita maya sunat 2 rakaat Masjid Quba, tu hari pahala supaya kita buat umrah 1 kali umrah. Tu kelebihan Masjid Quba yang dibina. Yang dibina mengikut apa yang dicerita dalam ayat auzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu.
masjid yang dibina pada hari yang pertama yang Nabi SAW sapa di Quba, yang dibina di atas asas takwa. Nah, itu antara masjid yang Nabi bina di Masjid Quba. Dan juga masjid yang keduanya, sementara Nabi itu tubik daripada Quba menuju kepada Madinah, masuknya waktu Jumaat. Nabi tubik Quba tu naik pagi, lepas tu belum sampai Madinah, sampai waktu semaya Jumaat, Nabi berhenti semaya Jumaat. Dalam sejarah kata kampung saat ni tu, iaitu kabilah Bani Amir, setengah kata Bani Salim. Dua pendapat ulama sejarah. Yang pentingnya Nabi semaya Jumaat di situ. Lepas pada tu Nabi baru bertolak pergi Madinah. Sebab itulah adanya masjid Jumaat. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah lah ni, adanya nama Masjid Jumaat. Mungkin boleh tak sah tak apa. Mana tak sah. Masjid Jumaat, masjid yang pertama yang Nabi SAW semaya Jumaat di situ. Orang buat masjid Jumaat situ. Tu yang kedua. Lepas tu bahawa Nabi SAW sapa di Madinah, Nabi bina pula masjid yang ketiga, iaitu Masjid An-Nabawi, masjid Nabi SAW, yang mana semaya dalam masjid Nabi satu waktu lebih baik, lebih afdal daripada semaya masjid lain di atas dunia 1000 waktu. 1000 ganda. Lain pada Masjid Haram dengan Masjid Aqsa. Masjid lain, masjid Nara, masjid di Malaysia, masjid mana pun, semaya masjid Nabi lebih afdal daripada semaya masjid lain 1000 ganda. Masya-Allah. Masjid, 3 masjid Nabi buat dalam hijrah Nabi SAW. Kita secara mana faedah? Sama ada di segi bina, sama ada di segi imaratul masjid. Dua perkara kena ada. Bina masjid ada saham. Adanya duit kita, adanya sehar kita boleh buat masjid, insya-Allah. Beli tapak tanah ke, beli mozaik ke, beli cat ke kepada masjid. Yang keduanya, kita imarahkan masjid, kita penuhkan masjid dengan program-program, agenda-agenda yang baik. Imarah masjid lah, qiyamul lail lah, i'tikaf lah dan sebagainya. Itu cara yang kita diminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya imarahkan rumahnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang yang imarahkan masjid Allah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita baca sejarah, wahai muslimin, Nabi SAW semasa baginda sapa di Al-Madinah, Nabi cari tempat dia nak buat masjid. Maka dapati kata tanah mau nak buat masjid tu, tanah 2 orang anak yatim. Nabi panggil anak yatim mari. Ya, hei anak yatim 2 orang, 2 adik. Kami ni nak beli tanah ni buat masjid. Maka jawab anak yatim kata, kalaulah Nabi nak buat masjid tak apalah. Kita 2 orang nak wakaf lah, nak khairat. Tak saya ambil duit sekali. Nabi kata tak sah. Sebab kalaulah Nabi ambil hak 2 orang ni sebagai wakaf, maka tak ada lah pahala orang lainnya. Tak ada lah pahala, boleh 2 orang ni pahalanya. Nabi nak keracai pahala biar di seluruh, biar di tuateng. Yang keduanya, Nabi nak jaga. Tak sih dia mau kecek. Oh, Muhammad ni ambil tanah anak yatim buat masjid. Takut demo buat fitnah Nabi. Nabi jaga fitnah. Nampak benda nak jadi fitnah, Nabi sekat dulu. Tak boleh dia mau kecek. Dia ambil tanah anak yatim buat masjid. Kok mana? Maka Nabi kharak panha dulu, Nabi minta beli. Akhirnya tolong rakah dia. Maka Nabi akak jual beli dengan wali dia. Anak yatim tak boleh nak akak jual beli. Dia tak balik lagi. Kena wali dia tu. Pokron dia tu akak jual beli tanah dengan Nabi SAW. Maka Nabi rirai, Nabi minta derma hari tu pian nak wi berapa dinar sore, berapa dirham sore, berapa kok sore nak beli tanah buat masjid. Pakak wi. Abu Bakar wi hak dia, Umar wi hak dia, Usman wi hak dia, Nabi pun hak dia. Capau duit boleh beli tanah wakaf buat masjid. Maka wahai muslimin, kalau kita baca sehari itu siapa lah ni,
orang yang beli tanah wakaf masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Masjid Nabi hari itu tu duduk kawasan apa? Kawasan mimbar Nabi, kawasan Raudhah Nabi tu. Lepas tu kawasan dekat dengan kawasan tu Imedok tu. Tu antara kawasan Masjid Nabi yang pertama sekali pada zaman tu. Lah ni tu ya peluang kita. Yang pentingnya orang yang ada seher pada hari itu tu. Orang yang kherak duit buat beli tanah sejid hari itu tu, pahala dia duk jalan lagi sampai learning 1400 tahun lebih dah wahai muslimin. Ada bukti-bukti lagi. Maka saya nak cuba tanya kita suluh kita klik kata kita ada wak gapo ratik bekalan mati kita gaji peceng, pahala peceng yang kita nak makan dalam kubur esok wahai muslimin. Sebagai nasihat yang kedua dengan masa yang ringkas, nak klik jumpa Tuhan dah. Kalau gaji peceng ada dah, alhamdulillah. Tapi kena mikir soal lagi pahala peceng. Mati dah 10 tahun, mati dah 50 tahun, pahala dak bukti lagi kerana kita buat amal jariah ke, kita sebar ilmu yang manfaat ke orang ke, boleh orang dak amal ilmu tu, ataupun kita tinggal anak-anak cucu yang soleh yang jadi faedah kepada masyarakat dan boleh doa kepada kita dalam kubur. Itulah rangkaiannya masa setengah jam pada hari ini. Mudah-mudahan sepatah dua nasihat yang diberi kepada nafak kita jadi faedah kepada saya sendiri mula-mula kecek dan kita semua yang hadirin Jumaat pada hari ini. Dan sama-samalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sentiasa ingat kepada kita siang malam dan masa Nabi nak wafat pun dak sebut fak kita ummati ummati, umatku umatku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة